alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara dan saudari, para pendengar yang saya kasihi sekalian, ini sejajar dengan keyakinan bahawa jangan kita jadikan Ramadan kita ini sekadar budaya mengimarahkan bulan Ramadan tanpa memahami makna pengabdian diri, pengabdian di dalam diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Kerana berapa ramai orang yang melakukan amal ibadah, sedekah dan sebagainya di bulan ini, namun hanya pada bulan ini sahaja, tanpa menjadikannya amalan yang sepatutnya juga dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Inilah yang dimaksudkan madrasah Ramadan, sekolah Ramadan yang mengajar kita seterusnya selepas selesai berlalunya Ramadan, kita akan membawa amalan-amalan tersebut, amal perbuatan tersebut, impak daripada amalan tersebut ke bulan-bulan yang berikutnya. Apalah ertinya suatu amal soleh tanpa istiqamah dalam setiap tindakan? Ini sejajar dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya saudara, solat tarawih di malam-malam Ramadan. Selain daripada itu, budaya dan tradisi kita melakukan solat tarawih di bulan Ramadan ini amat bermakna sekali, bila mana kesungguhan ini kita terjemahkan pula pada ibadah-ibadah sunat yang lainnya, seperti solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat witir, solat duha di siang hari dan sebagainya. Ketekunan kita dalam amalan solat tarawih ini juga adalah satu falsafah yang melatih kita istiqamah dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang baik sehingga berjaya walaupun kita tidak tahu apakah usaha kita ini berhasil atau sebaliknya. Kerana kita yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menerima taubat, memakbulkan doa. Cuma bila masanya Allah ingin mengabulkan permintaan kita itu adalah urusan Allah, kerana Dia sesungguhnya Maha mengetahui apa kebaikan doa ataupun permintaan yang dimakbulkan kita itu. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, tarawih secara umum artinya istirahat. Amalan solat dan hubungannya dengan rehat ini mengandungi makna yang cukup mendalam. Apabila kita bersolat, artinya kita tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mematuhi ajaran yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru malam-malam bulan Ramadan kita disunatkan solat tarawih dalam keadaan yang tenang dan penuh kerehatan. Kalau kita mampu melakukan 8 rakaat, lakukan 8 rakaat. Kalau kita mampu melakukan 20 rakaat, lakukan 20 rakaat. Malah ada yang lebih lagi daripada itu. Ini adalah bergantung kepada kita, di atas kemampuan kita dan dalam keadaan yang rileks tanpa terpaksa, terbeban dan sebagainya. Justru malam-malam bulan Ramadan mengingatkan kita untuk melakukan solat-solat sunat di malamnya yang mempunyai fadilat yang sangat besar. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang mendirikan solat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, maka Allah mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Hadis ini berbunyi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis riwayat Bukhari. Lakukanlah solat tarawih di malam-malam Ramadan dengan ikhlas kerana Allah,
bukan kerana pujian manusia, bukan kerana segan, malu dan sebagainya, tetapi kerana janji Allah kepada kita. Sesiapa yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti mana hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi. Kesimpulannya, marilah kita membuat perhitungan diri kita sebelum datangnya bulan mulia ini. Semua orang akan berbicara tentang Ramadan dan kelebihannya. Namun, apa yang sepatutnya kita rasai bila kita tahu bahawa Ramadan yang kita jalani ini, apakah semata-mata hanya lapar dan dahaga? Sebagai orang yang beriman, sudah tentulah kita gembira dan bersyukur kepadanya kerana masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada bulan yang mulia ini. Tatkala orang lain yang tiada kesempatan seperti kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah didik jiwa kita agar bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Ramadan, kerana kita berpeluang untuk menambah amal, memohon pengampunan dan berbuat baik kepada sesama manusia, sesama masyarakat Islam yang ada di sekeliling kita. Jangan biarkan diri kita sentiasa gundah gulana kerana Ramadan membawa beribu pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Sekian, mohon maaf di atas kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan, tingkatkan amalan di bulan Ramadan. Stay safe, stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.